Aplikasi MySejahtera tidak pernah dijual kepada syarikat swasta. Kerahsiaan data pengguna selamat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Aplikasi MySejahtera tidak pernah dijual kepada mana-mana syarikat swasta. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menegaskan data MySejahtera adalah di bawah penyeliaan kementeriannya sejak ia mula digunakan. Jelas Khairy dalam satu kenyataan pada Ahad, segala pengurusan data akan melalui proses tadbir urus data yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Dalam hal ini, katanya penggunaan dan pengurusan data MySejahtera perlu mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, kurungan Akta 342, Akta Perubatan 1971 dan Piawaian Antarabangsa. Sehubungan itu, data MySejahtera tidak boleh dikongsi oleh KKM dengan mana-mana agensi kerajaan maupun swasta. Selain itu, transaksi data daripada aplikasi MySejahtera dimuat naik ke jaringan pelayan awan Cloud Server Network setiap hari dan hanya boleh diakses untuk kegunaan aplikasi MySejahtera sahaja. Khairy sehubungan itu berharap orang ramai akan terus menggunakan aplikasi MySejahtera tanpa ragu-ragu. Beliau memberi jaminan kerahsiaan data orang ramai adalah terjamin dan KKM akan sentiasa memastikan aspek ini tidak dikompromi. Dalam kenyataan sama, Khairy turut menafikan dakwaan bahawa kerajaan menjual MySejahtera kepada syarikat swasta. Tegasnya aplikasi tersebut adalah hak milik kerajaan dan KKM dilantik sebagai pemilik utama bagi tujuan pengurusan kesihatan awam negara sejak 26 November 2021. Jelas Khairy lagi, sepanjang tempoh penggunaan aplikasi tersebut dari 27 Mac 2020 hingga 31 Mac 2021, kerajaan tidak pernah membuat sebarang bayaran kepada KPI Soft Malaysia Sdn Bhd, syarikat yang membangunkan MySejahtera. Ini kerana KPI Soft menawarkan penggunaan MySejahtera kepada kerajaan selama setahun tanpa sebarang bayaran atas inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR. Setelah tempoh CSR berakhir, kerajaan pada 31 Mac 2021 bersetuju meneruskan perkhidmatan MySejahtera. Untuk itu, pada 26 November tahun sama, KKM diarah menubuhkan jawatankuasa rundingan harga bagi perolehan dan pengurusan perkhidmatan MySejahtera dengan pihak syarikat untuk 2 tahun. Permohonan perolehan tersebut telah dikemuka kepada Kementerian Keuangan dan diluluskan pada 28 Februari 2022. Program e-Pemula yang akan dilancarkan tidak lama lagi bakal memberi manfaat kepada lebih 2 juta belia dengan peruntukan 300 juta ringgit. E-Pemula merupakan sebuah skim transaksi tanpa tunai khas untuk golongan belia berumur 18 tahun hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi. Program e-Pemula akan mengkreditkan RM150 secara one-off ke dalam akaun e-dompet para belia ini. Lebih 2 juta belia bakal mendapat manfaat program ini dengan peruntukan sebanyak RM300 juta. Tambahnya, terdapat banyak dana dan pembiayaan disediakan khas untuk golongan belia melalui bajet 2022. Ia meliputi pelan pembiayaan belia usahawan sebanyak RM150 juta ditawarkan menerusi Bank Simpanan Nasional dan Agrobank. Bagi mengurangkan beban keuangan golongan belia, kerajaan juga telah membayar allowance sebanyak RM900 kepada pelajar yang menjalani program latihan industri sejak 2019. Tengku Datuk Seri Zafrul bercakap dalam ucap tama bengkel pengurusan keuangan My Money and Me sempena Global Money Week 2022 secara maya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat tiba di Qatar untuk lawatan rasminya selama 3 hari. Beliau tiba di Terminal Diraja Lapangan Terbang Antarabangsa Doha kira-kira pukul 3 petang waktu tempatan atau 8 malam waktu Malaysia.
Ketibaan Datuk Seri Ismail Sabri disambut Menteri Perbandaran Qatar Dr. Abdullah Abdul Aziz Turki Al-Subai. Turut menyambut Perdana Menteri adalah Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Esok, Perdana Menteri akan menghadiri beberapa program, antaranya melawat ladang tenusu terbesar Qatar iaitu Balatna, menyaksikan Majlis Pertukaran Surat Niat LOI antara Prima dan pihak berkuasa pelaburan Qatar serta pertemuan bersama pemain industri Qatar. Pada sebelah malamnya pula, Datuk Seri Ismail Sabri dijadual menghadiri majlis perjumpaan bersama keluarga Malaysia. Untuk hari terakhir, beliau akan menghadap Amir Qatar Sheikh Tamim Hamid Al Thani dalam satu majlis sambutan rasmi. Kos baru pengambilan pekerja domestik Indonesia akan diumumkan selepas kedua-dua negara menandatangani memorandum persefahaman MOU April ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, kerajaan tidak menolak kemungkinan berlaku kenaikan kos. Namun katanya kerajaan belum dapat menjangkakan jumlah peratusan kenaikan kos berkenaan. Seperti mana kita buat revision of salary every 2 years. Kita akan tengok wages. Tapi tak semestinya naik, tak semestinya turun. Tapi setiap 2 tahun kita akan review and revise dalam Majlis Perundingan Gaji Negara. Sebelum ini, kos pengambilan pekerja domestik Indonesia ditetapkan sebanyak RM7,800 berdasarkan kumpulan kerja bersama ke-9 pada September 2013 dalam MOU yang telah tamat pada 2016. Pemain industri pakej haji berharap kerajaan Arab Saudi dapat meningkatkan kuota untuk rakyat Malaysia mengerjakan ibadah haji melebihi 32,000 jemaah sebelum ini. Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services yang berhad, Datuk Ahmad Rusman Ahmad Razali berkata, ini kerana sejak 2019 tiada kemasukan jemaah haji dibenarkan ke Tanah Haram ekoran pandemik COVID-19. Menurut Dato' Ahmad Ruzman, tahun ini diharapkan ada penambahan kuota daripada yang sedia ada. Pemain industri pakej haji dan umrah dapat merasai impak ketiadaan jemaah selama 3 tahun iaitu pada 2020, 2021 dan tahun ini. Dalam tempoh 3 tahun tertunggak, ia melibatkan jumlah lebih kurang 90,000 jemaah. Justru ramai lagi akan tertunda dan lambat untuk menyelesaikan tunggakan jemaah. Beliau berharap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad kini sedang berada di Arab Saudi untuk lawatan kerja dan berharap dapat membawa pulang berita baik kepada jemaah negara. Pengembara dikehendaki menjalani ujian RTK antigen profesional di pintu masuk antarabangsa atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. Dan keputusan itu akan dilaporkan oleh MySejahtera oleh pengendali. Sekiranya keputusan ujian RTK profesional adalah positif, maka pengembara dengan vaksin lengkap akan diberikan HSO selama 7 hari. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari. Sekiranya keputusan ujian RTK antigen profesional adalah negatif, bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama 5 hari. Bertemu kembali. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT komited dalam memperkukuh agenda Kitar Semula Ekonomi Negara selaras dengan matlamat Malaysia untuk berdaya huni. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Nana Marikan menyatakan KPKT sedang mengusahakan penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran Negara untuk melaksanakan usaha itu secara menyeluruh. We will lead towards the formation of Majlis Kitaran Ekonomi Negara yang akan menjadi peneraju kepada segala perkara yang memerlukan sama ada inisiatif, sama ada dari segi soal pelaksanaan dasar-dasar tertentu yang bersifat rentas agar pada akhirnya dasar ekonomi kitaran yang sememangnya menjadi agenda utama dalam kita memenuhi satunya SDG
kita punya komitmen kepada United Nations, keduanya Paris Agreement dan juga climate change. Dan ini semua ada kaitan dengan anggota pengurusan ekonomi kitaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Minggu Ekonomi Kitaran yang merupakan tema minggu terakhir Expo 2020 Dubai yang berlangsung dari 27 hingga 31 Mac 2022 di Astakan Malaysia, Dubai. Datuk Seri Rizal berkata Expo sedemikian dapat memberi pendedahan dan meningkatkan peluang kerjasama Malaysia dengan pelbagai negara peserta serta pemain industri dalam bidang ekonomi kitaran. Beliau turut menyatakan bahawa ketika ini kerajaan telah memulakan inisiatif Waste to Energy bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap tapak pelupusan sampah selain meningkatkan keyakinan pelabur asing dalam bidang pengurusan sisa pepejal dan ekonomi kitaran. Semua pampasan, sagu hati, bantuan rumah dan bantuan-bantuan lain yang telah diberikan kepada masyarakat orang asli yang kawasan penempatan mereka terlibat dalam pembinaan empangan hidroelektrik di negeri Gua Musang, Kelantan. Sambungan itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berharap agar pihak yang tidak bertanggungjawab menghentikan tumahan kononnya kerajaan mengabaikan kebajikan masyarakat orang asli. Saya nak sahkan bahawa kita dah selesai dengan orang asli ini dari segi sagu hati ataupun pampasan yang sepatutnya diberikan kepada masyarakat orang asli telah selesai. Dan banyak libat urus telah dibuat antara TNB dengan masyarakat orang asli ini. Jadi kita harap pihak-pihak NGO dan sebagainya mestilah lebih bertanggungjawab untuk melontarkan apa-apa tumahan kepada pihak kerajaan dan juga TNB, kerana segala tindakan yang diambil oleh kerajaan TNB adalah berdasarkan kepada undang-undang. Projek empangan hidroelektrik di Nenggiri kini pada peringkat pelaksanaan dan dalam tempoh sebulan akan diadakan majlis pecah tanah. Selain menjana kuasa elektrik dan sumber air kepada manusia dan bidang pertanian, empangan berkenaan juga adalah penting untuk mencegah kejadian banjir. Beliau ditemui selepas merasmikan program Keluarga Malaysia peringkat Parlimen Kota Baru. Harga juadah di Bazar Ramadan di Terengganu dijangka meningkat sepanjang bulan Ramadan ini susulan ketidaktentuan ekonomi dunia. Kenaikan itu tidak dapat dielakkan jika krisis Rusia dan Ukraine berlarutan. Pengerusi Jawatankuasa Keusahawanan, Sumber Manusia, Industri Mikro dan Hal Ehwal Penjaja Negeri, Muhammad Nur Kuzaini Rahman berkata krisis Rusia-Ukraine mengakibatkan harga bahan mentah terus melambung. Dia juga antara pengeluar gandum utama dunia, 30% daripada pengeluaran gandum dunia daripada Rusia dan Ukraine. So sekarang ni dah stop. Jadi mana gandum kita nak buat? Kita nak buat kuih, nak buat roti canai, nak buat roti john. Kalau musim Ramadan ni kan, martabak semua tu gunakan gandum. Jadi melihat keadaan tu, kalau berpanjangan, benda tu rasa agak sukar untuk kita elakkan. Sambungan itu, beliau menasihatkan peniaga Bazar Ramadan tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga keterlaluan. Pada masa sama, pihaknya juga akan menggiatkan pemantauan agar tidak terdapat unsur pencatutan. Sementara itu, Polis Kelantan akan menempatkan pegawai dan anggotanya di Bazar Ramadan di seluruh negeri bagi memastikan peniaga dan pengunjung mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam membendung penularan wabak COVID-19. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Mamat berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT serta penganjur bazar di setiap daerah. Suka saya nasihatkan kepada terutama penganjur pasar Ramadan supaya memaklumkan kepada Pidareng untuk tugas pemantauan. Kadang-kadang kita pasar Ramadan yang dibuat oleh kerajaan negeri ini memang kita dah sedia tahu, sedia maklum. Tapi kadang-kadang ada pasar Ramadan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang kecil. Kita tahu di Kelantan ni bila pasar Ramadan inilah peluang perniagaan. Jadi dalam kita nak berniaga, meningkatkan pendapatan, jangan lupa SOP itu perlu kita patuh. Walaupun kita dah agak bebas dalam sejak masuk April ini,
tapi SOP tetap berjaga. Terutamanya penjarakan lah. Penjarakan dan penggunaan mask. So kalau nampak padat sangat dalam beratur nak beli kuih tu, pandai-pandailah carilah jarak sendiri. Jangan pula dah nak rapat lagi dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Balai Polis Kubang Kerian di Kota Baru. Polis Johor berjaya membongkar kegiatan tidak bermoral penjaja jalanan buah jeruk yang disimpan dan disorokkan di dalam longkang berhampiran kolam kumbahan sebelum dijual kepada pengguna jalan raya, dan situasi itu disifatkan jijik dan mengontorkan kerana boleh mengundang risiko kesihatan serius. Ketua JSJPT Johor, Superintendent M. Kumarasan berkata, ops khas penjaja jalanan itu turut mengesan stok buah jeruk yang tersimpan di tempat longgokan sampah. Setakat ini, 52 lokasi tumpuan penjaja jalanan dikesan dan kebanyakannya di laluan utama di bandaraya itu. Beliau menggesa aktiviti itu perlu dihentikan bagi mengelak berlakunya perkara tidak diingini seperti kemalangan maut. Tindakan boleh diambil mengikut kaedah 10A-1 dan kaedah 10A-2 LN 166/59 yang memperuntukkan denda RM2,000 kepada individu terlibat dalam urusan jual beli itu. Yayasan Bank Rakyat YBR Fasa Pertama menerima hampir 4,000 permohonan bagi pembiayaan pendidikan boleh ubah PPBU yang dibuka semula tahun ini. Permohonan tersebut yang telah ditutup 15 Mac lalu dijangka dibuka semula bagi mereka yang baru mendapat tawaran pengajian dan tidak berkesempatan untuk memohon. Pengerusi Yayasan Bank Rakyat Datuk Megat Zulkarnain Omardin memaklumkan keputusan lanjut akan diperincikan selepas mesyuarat lembaga dan dimutamatkan kelak. Temuduga sedang dibuat, saringan sedang dibuat oleh staf-staf yayasan dan I monitor it closely. Saya sendiri monitor bersama dengan pengurus besar untuk kita tengok tidak mahu ada yang tertinggal. Dan ada permohonan yang saya terima direct kepada saya yang ada mengutarakan rupanya UiTM baru saja membuat tawaran, surat tawaran kepada mereka yang layak untuk melanjutkan pengajian, sedangkan kita dah tutup. Jadi kita akan tengoklah, mungkin 31 bulan ni kita akan bincang. Kalau terpaksa kita buka special balik 1-2 hari untuk membolehkan pelajar-pelajar yang mendapat tawaran UiTM khususnya yang saya difahamkan baru saja mereka terima tawaran, and we will see how we can accommodate, how we could assist, and above all how we could help those students yang memerlukan bantuan ini. PPBU terbuka kepada pelajar Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun yang melanjutkan pengajian ke peringkat sijil kemahiran hingga sarjana di universiti awam serta swasta dalam negara. Pinjaman pendidikan itu juga boleh diubah suai kepada biasiswa sekiranya penerima memperoleh keputusan cemerlang. Pelbagai kekangan ketika sesi pengajian secara dalam talian sepanjang pandemik COVID-19. Antara cabaran, penerima anugerah tertinggi pada Istiadat Convocation Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Unisham kali ke-23. Hanis Sofia Muhammad Nur Zalan, siswazah ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan kebujian itu menerima anugerah Jaizah Imtiaz Tuanku Chancellor dan merupakan satu-satunya calon bergraduasi dengan purata markah keseluruhan PMK 4.0. Hanis antara 80 graduan pada sidang pertama Istiadat Convocation kali ini yang disempurnakan oleh Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah secara maya. Anak kelima pasangan guru dari 8 beradik itu kini melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di Universiti Utara Malaysia.
Perasaan saya sangat gembira dan terharu dan juga bangga sebagai salah seorang daripada pelajar yang terpilih untuk menerima anugerah daripada Tunku Chancellor. Terima kasih dan saya sangat berbesar hati menerima anugerah yang telah diberikan. Seramai 1,287 pelajar dari 42 program pengajian bergraduasi pada sesi convocation kali ke-23 ini. Sementara itu, UNISYAM akan mengadakan convocation ke-22 yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 pada 30 Mei ini melibatkan 1,200 graduan. Kita juga telah mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Muda Tuanku Sultan Kedah untuk membuat istiadat convocation khas gantian kepada convocation ke-22 yang dibatalkan. Jadi tarikh convocation khas tersebut ialah pada 30 Mei. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan, tetapi dikecualikan untuk kawasan terbuka yang tidak sesak dan tiada perhimpunan ramai. Tambahan pula MySejahtera, MySJ Trace diwajibkan untuk tempat tertutup yang dipenuhi tetamu ataupun pengunjung. Final badminton terbuka Swiss 2022, dua bergu Malaysia beraksi namun kedua-duanya hanya mampu bergelar naib juara. Pasangan bergu campuran negara Goh Sun Huat, Siobhan Lai tewas kepada pasangan dari Jerman Mark Lampfuss, Isabel Lau 21-12, 18-21, 17-21 dalam masa 1 jam 5 minit. Sun Huat, Siobhan Lai mara ke final selepas menewaskan satu lagi pasangan negara Tan Kan Meng, Lai Peijing di peringkat separuh akhir semalam. Walaupun menang di permainan pertama, mereka tidak berupaya menyekat kecemerlangan pasangan Jerman itu apabila tewas di set kedua dan set penentuan. Satu lagi harapan negara diletakkan kepada juara terbuka Jerman Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani. Namun Zifei Izzuddin gagal merangkul gelaran kedua mereka apabila tewas di pentas akhir di Basel. Mereka tewas kepada pasangan Indonesia Fajar Afian Muhammad Rian Arianto 18-21, 19-21 dalam masa 39 minit. Selepas 18 tahun menabur bakti dan mengerah tenaga demi negara tercinta, atlet lompat tinggi Lee Hapway mengumumkan persaraannya dari sukan yang diwakilinya sejak berumur 17 tahun. Menurut atlet berusia 35 tahun itu, perancangan seterusnya adalah menjadi jurulatih untuk atlet-atlet muda negara selain berhasrat untuk membuka akademiknya sendiri dalam masa terdekat. Sudah 18 dekat ini sport atau retirement untuk saya punya career. I am very happy now with this team. I started 2004 dekat national teams. I started with pelapis team sampai sekarang saya sudah jadi pergi senior teams. Sebelum tu saya start with junior dengan Naulat. Sebelum tu bukan Naulat, itu Najwa. I will apply with pelapis coach. And second, I will open my academies, high jump academies, as soon as possible. I have to thank you all Malaysian supporters and media. They are always give me behind me, support me and pushing me to training hard and smart. And thank you very much. Tambahnya sudah tiba masanya untuk menggalas tugas lebih besar iaitu melatih atlet muda sekaligus mampu mengikut jejaknya beraksi di Sukan Olimpik. Pencapaian Hapway nyata tidak disangka lagi dengan penyertaan di pentas antarabangsa seperti Tamasya Olimpik, Sukan Asia, Sukan C, Sukan Commonwealth dan Kejohanan Dunia.
Rekod terbaik Hubway sudah tentu meraih 4 pingat emas dan 1 perak di Sukan C, 1 pingat emas kejohanan Asia selain turut mencipta sejarah sebagai atlet Malaysia pertama layak ke pentas akhir kejohanan olahraga dunia 2019 di Doha, Qatar dengan mencipta rekod peribadi 2.29 meter. Selain itu, Hubway berjaya beraksi 3 kali di pentas Olimpik dengan kali terakhir di Tokyo, namun perjuangannya tamat seawal pusingan kelayakan selepas gagal melepasi ketinggian 2.17 meter. Akademi Kecemerlangan Sukan Dron Negara Asadron dilancarkan di Tasik Paya Bungur, Kuantan sebagai hub untuk perlumbaan dan aktiviti dron berprestasi tinggi di rantau ASEAN. Asadron bakal menjadi zon sukan dron pertama di negara menampilkan trek perlumbaan bagi penganjuran acara sukan di peringkat antarabangsa serta pembangunan dron. Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Muhammad Syahar Abdullah berkata dalam pembentangan bajet 2022 sebanyak RM5 juta diperuntukkan bagi penubuhan Asadron. Kita dah pilih satu tempat yang amat sesuai di Tasik Paya Bungur ini. Kawasannya luas, jauh daripada pembangunan-pembangunan yang besar. Jadi amat bersuai untuk mereka menumpukan latihan-latihan supaya kita dapat perkasakan pelumba-pelumba drone. Dan kita hari ini ramai pelumba-pelumba drone, tetapi pelumba-pelumba drone yang berkaliber, yang mempunyai kemampuan certified. Sebab semua pelumba-pelumba drone kena certified. Sebab kita nak melahirkan pekerja-pekerja berkemahiran tinggi. Asadron juga akan melepori program pembangunan kenderaan udara tanpa pemandu UAV. Buat masa ini, pembinaan Asadron tertumpu kepada Pusat Kajian Dron, trek perlumbaan serta pusat rekreasi dijangka dibuka pada umum sebelum akhir tahun ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Paya Besar berkata pembinaan Asadron itu bakal membuka pintu kepada bakat baharu di Pahang serta Pantai Timur selain mewujudkan aktiviti ekonomi serta pertumbuhan inklusif setempat. Aksi bersemangat 12 pasukan kini dipamerkan. Lencana di dada, lambang sejati semangat perjuangan. Dengan setiap ledakan gol, mencetus keterujaan. Liga Super 2022 hanya di RTM. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.